Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya hormati sekalian. Adik saya Masa Bayu. Sebagaimana biasa saya akan menyambung lagi kisah ataupun topik tentang keilmuan akhir zaman. Hari ini dah masuk yang keberapa Topik yang kelima tak silap saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana dengan pencerahan semalam, bagaimana dengan pendedahan ataupun kupasan yang telah saya berikan berkaitan tentang ketetapan dalam berilmu. Jadi kita selalu bertanya dan selalu kita mencari-cari tentang realiti hidup. Selalu kita merasakan diri kita serba tak cukup, serba tak jelas. Apa yang kita buat seolah-olah kita rasakan ada kekosongan. Maka itu semua berlaku kerana kita telah melalui satu perjalanan yang kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan, ketetapannya bagaimana. Kita tak nampak ke manakah akhirnya kita akan pergi kerana kita teraba-raba, seolah teraba-raba di dalam kegelapan. Maka berbalik kepada soal ilmu, macam biasa yang saya sebutkanlah, tuan-tuan dan puan-puan, tetap kita kena memahamkannya terlebih dahulu. Kita kena rancang hidup kita. Kita kena tentukan apa yang perlu kita lakukan. Persoalan hasilnya itu adalah tentang soal ianya akan berlaku secara sepenuhnya ataupun sedikit sebahagian daripada apa yang kita telah sasarkan. Namun itu masih lagi di dalam lingkungan perjalanan yang dirancang. Namun apabila kita tidak ada perancangan, kita tidak ada suatu pemetaan, panduan untuk kita berjalan, maka kita akan berlegar-legar. Kita akan berlegar-legar di satu tempat, berpusing-pusing di satu tempat, kita ke kiri, kita ke kanan. Maka itu sebabnya di dalam penjelasan yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, ia akan berbalik kepada panduan. Tetap pegang syariat, tetap kita berpegang kepada hakikat, dan kita ada tarikat, dan sampai kita kepada makrifat. Maka telah dijelaskan dan telah pun saya nyatakan semalam ketetapan yang bagaimana. Kita kena ada syahadah, kita kena solat, kita kena puasa, keluarkan zakat, dan kita mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Maka dalam soal ini tadi, tuan-tuan dan puan-puan, apa juga yang ingin kita capai dalam hidup, kita kena ada perancangan yang sebaik-baik perancangan. Dan perancangan itu tidak akan mampu kita lakukan tanpa kita ada panduan yang jelas khusus. Maka di situ sekali lagi saya Masa Bayu ingin menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada perancangan yang sebaik-baik perancangan melainkan perancangan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah yang menjadikan kita, maka Allah Maha Perancang. Maka dari situ Allah telah meletakkan suatu proses, satu ketetapan kepada kita di dalam soal keilmuan dan dalam soal perjalanan hidup kita di atas muka bumi. Ini dia. Mudah ada dalam ni. Dan dalam Al-Quran ada keilmuan yang berkait tentang hablum minallah. Dan dalam Al-Quran juga adalah satu pemetaan kepada hablum minannas. Hubungan kita dengan sesama manusia, hubungan kita dengan Allah dah lengkap di dalam Al-Quran. Jadi saya tidak akan pernah berhenti daripada menyatakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, dalam kita akhir zaman ini, rujuk baliklah pada Al-Quran. Kembali semulalah pada Al-Quran dalam soal-soal ilmu. Kerana ilmu ini asas, tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu itu adalah pelaksanaan pengetahuan kita. Maka pengetahuan itu perlu kita dapat dengan jelas. Yang telah pun kita yakinkan, yang telah kita yakini, hakul yakin. Yakni kita telah pun tasdikkan dalam hati, sebagaimana yang saya katakan semalam. Dah dijahit dah, supaya dia tak akan tertanggal lagi. Maka atas aspek itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bercerita apa sekalipun, saya nak bercakap apa sekalipun, sudahnya dia akan hanya sekadar menjadi satu cerita, satu kisah pengetahuan. Jika tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu memulakan daripada sekarang. Masa Bayu ni bercakap terus ni, tak berhenti-henti. Ni bulan puasa. Dan saya ditanya oleh ramai lah, khususnya isteri saya sendiri tanya, abang ni tak penat ke bercakap? Abang ni tak jemu ke bercakap? Kerana daripada dulu
Ya, sebelum kahwin, dah ada anak. Ya, sekarang ni pun dah masing-masing dah lanjut usia. Masih lagi bercakap. Tetapi dalam apa yang diperhatikan, tak ramai yang nak ikut, tak ramai yang nak dengar, masih lagi ramai yang leka, masih ramai lagi yang khayal dengan dunia-dunia hiburan-hiburan dan dunia-dunia khayalan yang sebenarnya sangat jelas kalau kita mau berfikir itu sesuatu yang tidak ada manfaat. Lalu saya beritahu pada beliau, sesungguhnya jangan kita berputus harap, berputus asa atas kebaikan. Memanglah tuan-tuan dan puan-puan, saya ni manusia kan, jadi ada had dia, ada juga satu limit yang perlu saya terima hakikat. Itu memang penat, memang letih menyampaikan ni, bercakap tak sudah-sudah. Itu belum lagi kepada persoalan yang mana pihak-pihak yang merasakan dirinya seolah-olah saya sentuh ataupun saya tujukan kepada mereka, lalu datang pula kepada saya dengan memberikan begitu banyak bukan kata teguran lah, teguran tu kita boleh memahamkan, tetapi dengan marah dan juga berbagai lagi situasi. Jadi tidak terganjak lah ya tuan-tuan dan puan-puan dengan apa juga status-status yang sedemikian. Kerana bagi saya ini adalah sesuatu yang dah jadi hobi agaknya, ya, dah jadi hobi masa bayu untuk sentiasa menyampaikan kepada kebaikan, ya, menyampaikan kepada kebenaran-kebenaran yang ada sebenarnya wujud di depan mata kita, ada di sekeliling kita. Cuma kita tengah buka mata sikit lah, ya, buka mata, perhati dan fikirkan. Maka itulah perjalanan ilmu, perjalanan yang telah saya tempuh tuan-tuan dan puan-puan. Jadi untuk itu hari ini kita sambung, ya, perjalanan ilmu yang ingin saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau semalam saya dah bercerita tentang persoalan-persoalan yang berbalik kepada ketetapan, maka hari ini apa lagi yang Masa Bayu nak sampaikan, ya? Tak ramai lagi yang yang dah mengikuti channel saya, tapi tak apalah, ya. Ni cerita kepada mereka yang mahu berfikir, ya, cerita kepada mereka yang mahu mendalami, menyusuri kehebatan, keindahan Al-Quran. InsyaAllah saya akan teruskan, walaupun seorang yang menghadap depan saya pun sama juga, saya akan tetap akan meneruskan, kerana nak berhenti itu bukan cara saya. Jadi masuk kepada perkara ketetapan yang dah saya jelaskan semalam, maka hari ini kita masuk kepada persoalan yang akan menjadi suatu bila kita nak berjalan lah, ya, macam kita bila berjalan, maka kita perlu pastikan diri kita berjalan dalam keadaan yang sempurna. Dalam kata-kata sempurna, nak keluar rumah dia pakailah tuan, pakaian yang cukup lengkap, tutup aurat kita, jangan keluar daripada rumah tak ada selai benang pun yang menutup aurat kita. Maka kita kena ada pakaian kita, jadi kita kena tutup diri kita. Maka dengan cara itu aib kita tersembunyi. Maka dalam hari ini saya nak bercerita tentang pakaian ilmu, ya. Apakah pakaiannya? Jadi bila dah ada pakaian, nanti kita nak berjalan dah selesa, ya. Kalau kita nak pergi ke majlis-majlis tertentu, maka pakaian yang kita pakai itu biarlah bersesuaian. Kalau nak main bola lah contohnya, main bola sepak, janganlah pakai kain sarung nak pergi main bola sepak kan. Pakailah seluar yang bersesuaian untuk kita bermain bola sepak, bersukan. Ini kalau kita nak main takraw contohnya, nak melibas, jadi kita pakai kain sarung. Dan kita nak pergi gulung, kata kalau dalam takraw ni yang tukang rejam tu ataupun killer tu, dia gulung lah katanya, dia melompat dan gulung, tapi pakai kain. Bayangkan apa jadi kat dia, ya. Bola ke mana, entah bola apa yang pun dipukul pun kita tak tahu nanti, kerana tidak bertepatan pakaian yang dia gunakan dalam suasana yang mana ia sepatutnya menggunakan pakaian yang bertepatan. Maka dalam soal ilmu juga ada pakaiannya tuan-tuan dan puan-puan. Itu pakaian yang perlu disesuaikan, digunakan di dalam menyusun perjalanan kita di atas muka bumi dalam persoalan ilmu. Ini masih lagi belajar tentang ilmu akhir zaman, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi
Pakaian yang pertama yang perlu ada adalah pakaian yang berbalik kepada diri kita. Pakaian yang kedua juga diri kita, pakaian yang ketiga juga diri kita, dan seterusnya. Pakaian-pakaian yang saya masukkan ini pakaian diri, pakaian ilmu kepada diri kita, bukan untuk pakaian orang lain punya pakaian, kita punya pakaian. Jadi kalau dah faham di situ, maka ingin saya perjelaskan kepada tuan-tuan dan perempuan, pakaian yang saya masukkan di dalam keimanan ini adalah pakaian iman. Itu pakaian iman yang perlu ada di dalam diri kita, iaitu pakaian kepercayaan untuk kita melaksanakan, nak menjalankan ilmu. Kerana ilmu tidak akan dapat kita laksanakan kalau kita tidak ada pakaian iman, pakaian kepercayaan. Kita kena percaya atas apa yang telah kita miliki. Kalau kita tidak miliki, maka kita tidak akan mampu berjalan, tuan-tuan dan perempuan, ragu-ragu. Jadi pertama, pakaiannya adalah kita mesti mempunyai pakaian yang berbalik kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena ada kepercayaan yang tetap, yang lengkap, yang tidak boleh tidak, iaitu percaya kepada adanya pencipta. Semalam saya dah jelaskan ketetapan, hari ini kepercayaan dah tetap, kita percaya terus. Maka atas sebab itu, kita kena mempunyai pakaian yang pertama dalam aspek ilmu. Segala yang kita belajar, segala yang kita lakukan dalam ilmu, mesti kita mulakan dengan kepercayaan kepada pencipta. Maka kita kena beriman, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah terangkan semalam, percaya kepada Tuhan tu ramai Tuhan kalau kita lihat dari segi aspek agama. Tapi kita bercerita hari ini sebagai orang Islam, maka pakaian yang pertama hendaklah kita lengkapkan terlebih dahulu. Kita kena beriman terlebih dahulu. Kerana beriman ini bermaksud kita percaya. Maka kita kena percaya dengan apa yang kita pakai. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan pakai baju, selesa tak? Kalau cari yang selesa kan? Kenapa nak pakai yang selesa? Sebab kita bila pakai yang selesa, kita nak berjalan pun selesa. Kita rasa selesa dekat luar. Kita rasa selamat dengan pakaian tersebut, menutup diri kita apa yang sepatutnya. Maka begitulah tuan-tuan dan perempuan, iman itu kepercayaan yang melengkapkan, melengkapkan keselesaan kita, keselamatan kita. Maka apabila kita meletakkan kepercayaan yang pertama, ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia haruslah tetap sebagaimana yang telah saya jelaskan semalam, ketetapan. Maka hari ini ia tidak boleh berubah-ubah. Kejap ia, kejap tidak. Kejap boleh, kejap tak boleh. Kejap boleh pakai baju, kejap tak pakai baju. Tak boleh lah tuan-tuan dan perempuan, kena tetap pakai baju. Cuma beza baju ikut keadaan. Tapi hukum dia, sebagai manusia kita kena ada pakaian. Maka atas aspek ini tadi, hukum dia kita mesti ada keimanan. Kalau tidak ada iman, maka tidak ada apa-apa cerita yang boleh Masa Bayu sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan kena beriman terlebih dahulu. Kena berpakaian terlebih dahulu, barulah kita boleh duduk berbincang. Ini kalau tuan-tuan dan perempuan, contohnya tuan-tuan lah, perempuan dah satu hal lain. Tuan-tuan lah duduk bersembang, saya tak ada pakaian, macam mana jadinya? Saya lari dulu. Takkan saya dah beradab, ni apa hal ni? Tuan duduk depan saya tak berpakaian. Maka mereka yang tidak berpakaian ini adalah mereka yang tidak mempunyai keimanan. Malu tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita tak ada pakaian, tak gitu. Maka iman ini adalah persoalan malu sebenarnya. Kita patut malu. Malu dengan diri kita. Maka apabila kita ambil pakaian yang pertama, kita malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan perempuan. Kita kena rasa itu dan kita kena memiliki sifat sebegitu. Kerana apa? Kita dijadikan oleh Allah. Kita ini hamba sebagaimana telah saya jelaskan semalam. Maka kita kalau tidak ada pakaian, kita nak mampu ke kita berjalan di khalayak ramai? Mampu ke kita berjalan di hadapan, bukan kata orang ramai je, dengan anak-anak kita contohnya. Tuan-tuan tak ada pakai baju, duduk berjalan kuntang kantil daripada depan belakang dalam rumah. Anak ada, isteri ada. Kalau isteri tu mungkin tak ada masalah sikit lah. Ni anak-anak ada orang lain datang, tetamu tak datang, tak ada pakaian. Maka begitulah perkara yang pertama, pakaian
yang mana kita lihat diri kita, kita bawa diri kita kepada pakaian ataupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita sebenarnya akan menjadi manusia yang tidak tahu malu, ya, dengan Allah. Apabila kita tidak mempunyai rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan jadi manusia yang ramai di atas muka bumi hari ini yang tak malu melakukan dosa, yang tak malu, tak rasa bersalah dalam soal-soal kebatilan. Buat tukang tambah lagi, jadi makcik bawang lagi, ya. Ni siapa sampaikan? Si Minah sampaikan. Aku tolong nyambung. Aku sambunglah pula. Okeylah, aku pun tolong sambung sikit. Jadi akhirnya masing-masing menyambung-nyambung. Kerana apa? Kerana pakaian yang pertama tidak dia miliki, iaitu kepercayaan dia, beliau, keimanan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lihat dengan pendekatan, penjelasan yang telah saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, amat dekat, amat jelas betapa hari ini sebenarnya di dunia hari ini ramai yang berbogel, berjalan kulu kilir, tapi dia rasa dia berpakaian. Apabila kita melihat dari segi aspek keilmuan pada pakaian yang pertama, maksudnya macam mana? Ramai manusia yang sedang berbogel, bertelanjang bulat di atas muka bumi, yang sedang berjalan di hulu kilir, tuan-tuan dan puan-puan. Malah yang pergi masjid pun telanjang pun ada, tak berpakaian. Kenapa saya cakap begitu? Jika dia pergi ke masjid tetapi merasa diri dia tu lebih baik daripada orang lain, benar, dia rasa dia hebat dan sebagainya, maka dia sebenarnya tidak ada pakaian yang pertama, yakni pakaian kepada kepercayaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi sombong, dia jadi riak, dia rasa dia pandai kerana dia tidak ada lagi penjelasan yang khusus dan dia tak sedar dia sedang berbogel. Maka sebab itu kita lihat kalau ada saja berlaku begitu banyak kemungkaran, kepincangan, ya, masyarakat yang ada di luar melakukan berbagai-bagai perkara yang kecil atau besar, menunjukkan mereka tidak merasa malu. Jadi pakailah bikini, ya, macam orang pergi ke pantai tu pakai bikini, pakai seluar kecil, baju kecil, ya, tutup pergi jalan kulu kilir. Dia tak rasa malu dah. Jadi kita katakan, oh tak boleh lah, budaya kita tak boleh macam ni. Bukan budaya, iman. Itu adalah persoalan pakaian iman. Kerana kita tidak ada lagi memiliki pakaian, maka kita jadilah manusia-manusia yang saling melihat, okay, melihat tentang aib masing-masing. Aku tengok aib engkau tengok aib aku. Akhirnya jadi benda yang biasa. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana perkara pertama, pakaian pertama tidak lagi terpakai. Sebab isunya sekarang adalah ilmu, iaitu apa yang nak kita laksanakan. Jadi apa juga yang kita lakukan dalam hidup kita, itu adalah ilmu yang kita nak lakukan dari segi aspek kerja, dari segi aspek hidup dengan keluarga, dengan kawan-kawan, dan semua sekali kita akan berbalik kepada ilmu. Maka itulah sebabnya kenapa saya menyampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan aspek keilmuan hari ini. Yakin atau tidak yakin kita kepada Allah, wujudnya Allah, maka di sinilah berbalik kepada ketetapan semalam. Hari ini kita berikan pakaian dia. Buktikan, tunjukkan bahawa kita sebenarnya sedar, meyakini, aku yakin Allah itu wujud. Kita kena percaya Allah itu wujud. Maka untuk itu, daripada situ barulah kita boleh berjalan. Maka kita berjalan kerana atas satu faktor saja, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita berjalan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak buat apa pun, kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mohon daripada Allah, mohon atas rahmat, kita mohon atas rahman dan rahim Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang kita kerjakan. Dan bila kita dah selesai, kita ucapkan, lafazkan Alhamdulillahirabbil alamin, supaya kita dapat merasa rendah, kita masih kekal sebagai hamba kepada Allah. Jangan kita melakukan kesilapan,
Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kita minta istighfar banyak-banyak. Kenapa? Kerana pakaian tadi dah kita pakai. Pakaian iman pertama dah kita miliki dalam keilmuan. Maka kita buat silap, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Dan bila kita lakukan sesuatu tak mampu, kita lakukan la haula wala quwata illa billah lillahil azim. Kita mohon pertolongan pada Allah. Nanti semua tu. Maka inilah sebabnya keilmuan yang pertama itu atas pakaian dia adalah pakaian yang berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita sentiasa berada di mana-mana, buat apa sekalipun, bawa kereta, ya, kita berjalan, kita bekerja, kita buat apa pun, semua akan berlandaskan pakaian yang bermula dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana tuan-tuan dan puan-puan? Boleh jelas di sini? Kemudian selepas itu kita akan sampai pula kepada pakaian yang nombor 2 dalam persoalan keilmuan. Pakaian keilmuan iaitu kita kena percaya bahawa sesungguhnya Allah itu maha-maha agung, maka Allah mampu meletakkan apa juga situasi kepada mana-mana makhluknya. Jadi atas sebab keagungan Allah, atas sifat Allah itu, Allah menjadikan begitu banyak makhluk-makhluk atas tujuan dan ketetapan yang telah Allah letakkan, dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita pertikaikan, kita nafikan. Maka di situ datang lagi satu pakaiannya yang kedua, iaitu tentang kejadian kewujudan makhluk yang dinamakan malaikat, yang tidak boleh kita lihat dengan mata kasar, yang tidak boleh kita pegang, kecuali hanya kepada mereka-mereka yang telah Allah berikan, yang telah Allah berikan mereka bukan dikatakan kelebihan, diberikan hak untuk mempunyai hubungan dengan malaikat secara langsung. Itu contohnya para rasul dan sebahagian manusia. Ada sebagian manusia. Buktinya contohnya dalam kisah Nabi Lut, apabila turunnya malaikat yang datang bertemu dengan Nabi Allah Lut, yang berupa manusia dengan wajah yang sangat jernih, yang sangat indah. Lalu diketahui oleh sebahagian masyarakat kaum-kaum yang ada di sekeliling waktu itu, yang mempunyai tabi'i yang di luar daripada norma-norma akal yang telah ditetapkan. Mereka tahu dan mereka telah pergi kepada Nabi Allah Lut dan ingin menemui malaikat yang telah menyerupai manusia. Ada dalam Quran, berarti ada juga sebagian manusia-manusia yang telah Allah berikan penglihatan, tetapi penglihatan itu atas sebab tertentu, bukan sekadar suka-suka nak pergi tengok malaikat, tapi dia ada sebab, ada tugasan yang perlu dia lakukan, dan atas sebab itu ada masanya dia akan dapat dilihat. Contohnya sebagaimana kisah lagi satu, kalau saya dapat mampu bawa di sini, kisah Nabi Allah Sulaiman. Ada seorang pemuda yang bertemu dengan Nabi Allah Sulaiman, kemudian dia melihat tiba-tiba ada seorang datang tetamu kepada Nabi Allah Sulaiman yang memerhatikan beliau tanpa berkedip-kedip mata, dan dia merasa takut dan minta Nabi Allah Sulaiman hantarkan beliau ke tempat yang jauh, kerana yang dia lihat itu adalah malaikat juga. Jadi di sini ada kisah-kisah tentang malaikat yang ada di dalam Al-Quran. Ada juga kisah-kisah dalam Al-Quran yang menjelaskan bagaimana Nabi-Nabi Allah telah pun ditemui oleh para malaikat, dan khususnya junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sahabat yang sangat baik kepada beliau, yang sangat rapat dengan beliau daripada malaikat, iaitu Jibril alaihi salam. Jadi pakaian yang kedua adalah pakaian kita melihat kepada faktor keimanan, kepercayaan, aku yakin kepada wujudnya malaikat, tentang adanya malaikat. Tadi pertama kita pakaian tentang kewujudan Allah, iaitu kepercayaan kepada Allah. Maka yang kedua kita ada pakaian yang meyakini bahawa adanya malaikat. Jadi bukanlah kerja Allah nak turun ke bumi, nak menyampaikan ataupun nak melakukan apa-apa. Allah itu maha agung.
maka dijadikannya malaikat untuk melakukan tugasan-tugasan pentadbiran yang tak perlu Allah nak sentuh, kerana dah ada semua sistem-sistem jentera-jentera Allah dah lengkap. Dan itu juga sebenarnya tak perlu pada Allah. Kalau Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia. Tak perlu Allah nak lakukan apa-apa. Tetapi untuk kita memahamkan, kerana perjalanan alam ini perjalanan manusia, ada aturan dia kepada kita. Aturan itu semua kepada kita, bukan kepada Allah. Ingat, Allah tidak mempunyai apa-apa aturan. Allah yang meletakkan aturan kepada makhluk-makhluknya, yakni kita. Maka di situ datanglah faktor yang kedua ataupun pakaian yang kedua, kepercayaan kita kepada malaikat. Wujudnya malaikat yang mentadbir, malaikat yang menjaga tiang arash. Tiang arash ni ada malaikat yang menjaganya. Besar malaikat dia menjaga tiang arash. Ada dalam cerita dalam Quran. Kisah bagaimana Jibril alaihi salam yang telah pun diberikan peranan untuk menyampaikan wahyu, membawa Al-Quran. Besar tu wahyunya. Jadi Nabi Allah Rasulullah menerima wahyu daripada Jibril alaihi salam satu persatu, tuan-tuan dan puan-puan. Ayat ini, wahyu ini turun satu persatu sehingga lengkaplah apa yang ada pada kita, yang 30 juz ini tadi. Ayat Al-Quran dah sampai kepada kita. Jadi sampai satu-satu Jibril turun, jumpa Rasulullah, sampaikan. Kemudian datang lagi peristiwa, turun lagi Jibril, sampaikan. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, satu huruf di dalam Al-Quran, kalau kita nak mengupas, kalau kita nak menjelaskan alif saja pun, kalaulah air laut itu yang ada di dunia pada hari ini, 7 lautan, kita gabungkan dan jadikan sebagai dakwat untuk kita menterjemah, menjelaskan alif saja, kering laut tu, habis. Air laut di dakwat tu habis. Allah tambahkan lagi, kita tulis lagi, kita ceritakan lagi, menjelaskan lagi tentang alif, kering lagi air laut tu. Itu baru alif. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran bukan alif saja, ada surah-surah, ada ayat-ayat dia. Jadi Jibril turun, bukan seluruh surah yang dia buat turun, satu. Kalau saya katakan dengan satu huruf juga, saya telah pun menyebabkan begitu besar ayat. Kalau satu ayat tu, macam mana pula besarnya? Jadi atas sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, Jibril takkan mampu membawa ayat, membawa Al-Quran sederak, langsung begitu. Kena bawa satu-satu. Berat. Terlalu berat Al-Quran itu untuk dipikul oleh Jibril dalam satu masa sahaja. Dan ini untuk menceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan betapa Allah itu maha agung. Dan Allah telah turunkan Al-Quran itu kalam Allah. Boleh Jibril angkat serentak macam tu? Tak mampu, tuan-tuan dan puan-puan. Satu-satu diturun. Sebab itu ada peristiwa demi peristiwa, perjalanan demi perjalanan. Maka sedasar itu, tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran bukan untuk kita meramal. Sebab dia turun apabila ada peristiwa, barulah akan ada wahyunya, barulah ada ceritanya. Jadi Rasulullah berjalan terlebih dahulu, dah tak boleh nak buat apa-apa, tak tahu nak buat apa, datanglah wahyu. Jadi bukan Rasulullah meramal, sebagaimana yang berlaku pada ilmuwan-ilmuwan hari ini. Ramai yang suka jadi tukang ramal, tapi bila dia tegur, marah. Rasulullah tidak meramal, dia tak tahu nak buat apa-apa, dia tunggu wahyu daripada Allah. Bila sampai wahyu, baru dia buat sesuatu. Maka siapa yang menyampaikan wahyu-wahyu ini? Malaikat. Siapa yang menggerakkan angin, menjalankan pentadbiran bulan, bintang dan sebagainya sebagai jentera, bekerja. Maka di situ datangnya malaikat, tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena ada pakaian yang membawa diri kita kepada malaikat dalam aspek ilmu untuk topik kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu perkara yang kedua, pakaian yang kedua dalam menjelaskan tentang keilmuan akhir zaman, pakaian ilmu. Maka bila masuk kepada perkara yang ketiga, pakaian ilmu, apa yang dibawa oleh Jibril, apa yang dibawa oleh para malaikat, perlu ada penjelasannya, perlu ada tempatnya, perlu ada lokasinya,
perlu ada posisinya, maka di situ ada wadahnya. Maka itu yang dinamakan kitab-kitab. Bagaimana yang saya pegang hari ini, inilah kitab. Percaya tak percaya dengan kitab sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak hubungannya tadi? Allah, pakaian kita kepada Allah, pakaian kita kepada malaikat, baru pakaian kita kepada kitab. Susun tak tu? Cantik tak tu? Kitab tu apa? Kitab itu datang daripada Allah, kalam Allah, yang disampaikan oleh malaikat. Dalam kisah ini adalah Jibril alaihi salam. Maka dia membawa kitab. Jadi ada turutan dia. Jangan kita main letak-letak aja suka-suka kita. Tak ada. Saya bercerita kepada tuan-tuan dan puan-puan, pakaian ilmu tu juga ada turutan dia, ada aturan dia. Jadi telah diturunkan kitab-kitab kepada para rasul yang terpilih, yang khusus. Ya. Jadi ini yang harus kita fahamkan. Itu perlu kita jelaskan dalam aspek keilmuan, dalam aspek pakaian ilmu yang ketiga. Maka kitab-kitab itu dan akhirnya dilengkapkan dengan kitab yang disempurnakan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Ya, ada kitab yang lain, kitab Taurat, Zabur, Injil. Tetapi dalam aspek itu tadi, keseluruhannya tadi, kita ada Al-Quran yang telah menyempurnakan kitab-kitab yang lain yang diterima lebih awal oleh para rasul. Sebab itu dalam Al-Quran kita disebut ahli kitab. Allah menyatakan tentang wahai ahli-ahli kitab. Ahli kitab itu mana mereka-mereka yang berada di dalam ruang ataupun telah berada pada zaman di mana mereka juga termasuk di dalam kelompok para rasul yang telah diberikan kitab. Maka di situ datangnya Al-Quran telah pun menyempurnakan kitab-kitab, membenarkan bahawa wujudnya kitab-kitab yang terdahulu. Cuma ia adalah bahagian daripada kesempurnaan Al-Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan, pakaian yang ketiga daripada ilmu adalah membawa diri kita, keimanan kita kepada kitab. Jadi kitab yang mana satu? Kitab ini, tuan-tuan dan puan-puan ni beriman kepada Allah, maka tuan-tuan dan puan-puan kena mengambil keimanan itu dengan ambil kalam daripada Allah. Kenapa ikut kitab-kitab yang lain-lain? Kenapa kata kitab tu lebih sempurna, kitab tu boleh menjelaskan, kitab itu lebih tepat, lebih sahih, sehingga mampu menolak hakikat bahawa keimanan, pakaian yang ketiga, kitab itu adalah kitab daripada Allah, kitabullah. Maka di sini harus kita jaga-jaga. Sebab itu persoalan tentang kitab adalah persoalan yang sangat digemari oleh Iblis laknatullah. Dia benalah kitab-kitab yang lain. Dia wujudkanlah kesahihan, sahih sana, sahih sini dengan kitab-kitab yang belum tentu hujung pangkalnya. Kemudian dipermolekkan pula oleh ilmuwan-ilmuwan yang merasakan diri mereka itu orang-orang penting, yang merasa diri mereka itu adalah golongan-golongan yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia-manusia yang lain. Kenapa? Kerana perkara yang ketiga, keilmuan yang ketiga, dia tidak berpegang kepada kitab yang sebenarnya. Dia percaya pada kitab. Saya percaya pada kitab lah Tuan Masa Bayu. Ya, tapi kitab yang mana satu? Kan dalam ketetapan ini, dalam persoalan kita hari ini, saya dah jelas-jelas daripada awal, tuan-tuan dan puan-puan, semalam kita bercerita tentang rukun Islam. Ya, kita bercerita tentang rukun Islam. Maka saya tidak akan bercerita tentang kitab-kitab yang lain yang tidak ada kena-mengena dengan rukun Islam. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi degil, masih lagi nak bertegang urat dengan saya, bertegang urat dengan mereka pihak-pihak yang membawa kebenaran tentang Al-Quran, itu pilihan tuan-tuan dan puan-puan. Nak buat apa, buatlah. Lepas tu nanti di padang mahsyar, tanggung sajalah. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan Masa Bayu. Masa Bayu dah beritahu tuan-tuan dan puan-puan yang banyak kitab kat rumah tu, yang menimbun-nimbun kitab keliling kat rumah tu, jangan buang, baca, tetapi rujukkan balik, tapis balik dengan Al-Quran ni. Jumpa tak? Satu persatu buka.
Kalau tengok satu tak jumpa, tengok dua tak jumpa, maka barulah ambil keputusan. Apa keputusan dia? Peganglah kepada pakaian kitab yang benar, hakiki, yakni kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di akhir zaman, kita percaya kepada Al-Quran. Kita beriman kepada Al-Quran. Kalau kita tidak beriman kepada Al-Quran, maka kita akan beriman kepada apa? Beriman kepada kitab-kitab yang entah mana hujung pangkalnya. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan, keilmuan yang ketiga berbalik kepada pakaian yang berbalik kepada kitab Allah. Bukan kitab saja, maksudnya kitab tu boleh macam-macam kitab. Tidak ya, ketetapan Al-Quran. Okey, itu yang nombor 3. Bila sampai saja persoalan nombor 3 lengkap, maka adalah yang akan melaksanakan. Apa dia? Kitab yang dia terima. Wahyu Allah itu perlu ada pelaksananya. Macam saya katakan, setakat ada kitab tapi tak ada pelaksanaan, duduk bukan main lagi, baca macam-macam lagi. Ya, kupah macam-macam kupas, tetapi buat tak? Maka kalau tak buat, itu jadi bahan-bahan pameran sahaja. Maka Al-Quran akan jadi pameran, dijadikan lakaran-lakaran, jadi kaligrafi art, kemudian jadikan tulisan-tulisan khat, dinding, dilekatkanlah di dinding. Al-Quran dah dilekatkan di dinding, ditasdikkan di dinding, bukan ditasdikkan dalam hati. Maka diukir-ukirlah di dalam masjid-masjid itu dengan tulisan-tulisan Al-Quran, bukan diukirkan di dalam hati dan diukirkan di dalam pelaksanaan hidup kita. Ramai orang pergi masjid, bila solat Jumaat penuh masjid tu, tapi apabila kita lihat di keliling kita, masih ramai juga orang yang buat kesalahan. Keluar masjid aja dah, belum apa-apa lagi, baru melangkah 2-3 langkah, rukuk dah sampai kat mulut. Jadi inilah cerita-cerita yang berbalik kepada persoalan pelaksanaan pakaian yang keberapa? Keempat. Maka di situ datangnya para rasul, iaitu yang melaksanakan apa yang dia terima, iaitu kitab-kitab. Maka itu menjadi syariat. Junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat Al-Quran. Dia tak bawa syariat-syariat yang lain. Ada ke Nabi dapat kitab-kitab yang lain macam mana kita sekarang ni? Nabi ada ke kitab-kitab yang lain? Ada ke kitab-kitab daripada Nabi sana, Nabi sini, karangan sana, karangan sini? Memang wujud pada masa tu. Wujud macam-macam kitab-kitab yang penyair-penyair kitab dan bagai macam-macam kitab yang wujud pada masa tu. Nabi tak guna pun. Dia tinggalkan, dia lari, dia bawa diri. Ingat kisah yang saya ceritakan sebelum ni. Sehingga apabila Allah turunkan Al-Quran kepada beliau, barulah beliau menjalankan kewajiban keimanan dia kepada Al-Quran, yakni keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ambil di situ, maka kita kena ada pakaian, iaitu pakaian yang membawa kita kepada Rasul, dan khususnya kita adalah berbalik kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan dan puan-puan? Allah, pakaian yang pertama, kita kembalikan diri kita kepada Allah. Pakaian yang kedua, ya, kepada malaikat. Pakaian yang ketiga, kepada kitab. Pakaian yang keempat, Rasul yang membawa kitab. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, umat Rasulullah atau bukan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan umat Rasulullah, syariat Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi syariat tuan-tuan dan puan-puan mana satu? Kitab yang mana satu? Ataupun ada ke Nabi yang lain daripada Rasulullah yang tuan-tuan dan puan-puan ikut? Ataupun yang tuan-tuan dan puan-puan imani selama ini? Tok guru mana? Golongan mana yang tuan-tuan dan puan-puan terlalu yakin sehingga menolak realiti, hakikat bahawa pakaian yang nombor 4 dalam keilmuan adalah berbalik kepada Rasulullah. Macam saya katakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, Rasul tak ada baca kitab-kitab yang lain-lain. Rasul hanya terima Al-Quran, dan dia tinggalkan kepada kita juga Al-Quran. Dia tidak tinggalkan apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Dia tinggalkan Al-Quran. Itu dia katakan Al-Quran itu adalah warisan dia.
Maka disebut Al-Quran dan Sunnah. Ialah sebab Sunnah itu pelaksanaan dia, tarikat. Sunnah Rasulullah adalah tarikat Rasulullah. Tarikat dia apa? Islam. Macam mana daripada situ nak dipahamkan? Iaitu daripada syariat. Syariatnya apa? Al-Quran. Maka kita kena beriman kepada para rasul. Tidak boleh satu pun kita lepaskan, tidak boleh kita nafikan. Semua ada. Daripada Nabi Allah Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Su'ib, Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zulkifli, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman. Semua. Kita kena beriman kepada para rasul. Namun kita berada di akhir zaman. Kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita percaya kepada semua rasul. Tetapi dalam kepercayaan itu, mutlak dia adalah atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Maka kita kena mengikuti, memakai pakaian sebagaimana pakaian ilmu yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW. Apakah pakaian ilmu dia? Syariat berbalik kepada Al-Quran. Berat sangat ke cerita saya ni, tuan-tuan dan puan-puan? Ataupun terlalu teknikal ke? Biasa ke dengar seorang ahli sains seperti saya bercerita tentang memperincikan setiap sesuatu di dalam persoalan tauhid kita sebagaimana yang telah saya sampaikan? Jika tidak pernah dengar dan ini pertama kali tuan-tuan mendengar, maka sekali lagi saya pesan, tapislah, carilah di mana kesilapan-kesilapan ataupun penjelasan saya itu yang bertentang dengan syariat Al-Quran. Maka proses keempat, kita kalau nyatakan dalam diri kita sebagai orang Islam, yakin kita ini Islam, yakin kita ini berpegang kepada kasih sayang kita, hari-hari kita bercakap kita cinta kasih kepada Rasulullah, maka perhatikanlah adakah pakaian kita pakaian ilmu Rasulullah. Bila sebut begitu, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu pakaian syariat Rasulullah, ya, ini adakah kita membawa diri kita dengan sumber yang saya cakap sebelum ni, iaitu sumbernya daripada Al-Quran dan sunnah Nabi atas pelaksanaan tauladan yang beliau lakukan dalam hidup dia. Macam Pak Mulyadi beritahu, Rasulullah macam mana keadaan pun dia senyum. Jadi saya ni tengah belajar nak senyum sebab saya mengikut tarikat Rasulullah. Saya mengambil pakaian ilmu Rasulullah. Maka buat macam mana pun senyum saja. Itu yang isteri saya kata, abang tak penat ke? Siapa cakap tak penat? Saya takkan kata tak penat. Tetapi tak penat saya tu, saya jawab dengan senyuman. Iaitu saya penat sebenarnya, tapi saya senyum. Maka atas aspek tadi, kenapa saya ada pakaian dia? Maka saya selalu cari, nak beli baju pun, apa-apa baju pun, saya mesti cari baju Rasulullah. Jadi, baju Rasulullah macam mana Tuan Pal Masa Bayu? Kat mana, kedai mana jualnya? Kat Jekyll ke? Kan Jekyll kan tengah ada jualan murah ni, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Mungkin dekat Jekyll pun ada pakaian Rasulullah. Ataupun mungkin dekat Coket dah tak boleh dah, kena tutup. Jadi pakaian Rasulullah mana satu? Jadi kita pun pakailah pakaian macam orang Arab, sebab Rasulullah orang Arab. Jadi kita pun pakai macam orang Arab. Jadi kita pun rasakan, okey, aku dah pakai dah pakaian Rasulullah. Sebab Pal Masa Bayu beritahu lah, perkara yang keempat, pakaian dia, ilmu tu mesti pakaian Rasulullah. Jadi kena cek lah baju Rasulullah, capar Rasulullah, kemudian apa lagi, seluar Rasulullah. Jadi macam-macam lah, luaran tetapi tidak memahami erti keilmuan ilmu itu pelaksanaan. Maka saya kena pakai pakaian Rasulullah. Apakah pakaian Rasulullah? Syariat dia kepada Allah, itu pakaian dia. Ya, ini Al-Quran, bukan pakaian Arab. Kalau Rasulullah dilahirkan di dalam bangsa Melayu, hari ini dia pakai baju Melayu. Hari ini orang Arab semua pakailah
yang rasa nak jadi pakaian Rasulullah, dia pun pakailah macam orang Melayu pakai tanjak, pakai kerih ke, macam orang kata sekarang orang Melayu saja mesti pakai tanjak, pakai kerih. Maka inilah simboliknya kita tuan-tuan dan puan-puan dalam memahamkan persoalan keilmuan dalam akhir zaman ni, macam-macam liku, macam-macam cabang. Jadi untuk mudah faham, untuk kita memudahkan diri kita memahami kerana Islam itu mudah, maka soal ilmu ni saya jelaskan satu persatu. Laju ke saya bercakap tuan-tuan dan puan-puan? Tak laju Jadi janganlah nanti pergi ke Jekyll cari baju pakaian Rasulullah, sebab Palmas Sabawi dah beritahu. Jadi jenuh semua orang berpusu-pusu pergi ke Jekyll nak cari baju Rasulullah. Jadi inilah mudah sangatnya kita ni ikut emosi, tak nak gunakan akal fikiran. Tuan-tuan dan puan-puan, faham apa yang saya cakap ni? Maka pakaian keempat adalah pakaian Rasulullah, kepercayaan kita kepada Rasul. Jadi kalau begitulah yang tuan-tuan telah pegang, pakaian itu telah ada pada diri tuan-tuan dan puan-puan, maknanya tuan-tuan dan puan-puan tak pakai lagi kitab-kitab yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan akan pakai kitab syariat, iaitu syariat Rasulullah, Al-Quran. Yang lain tu boleh rujuk-rujuk, tetapi bukan untuk ketetapan. Ketetapan tetap datang daripada Al-Quran. Jelas? Maka selepas itu, apa pula? Yang kelima. Apa kelimanya? Maka hidup manusia ini ada awal dan ada akhir. Yang tak ada awal, tak ada akhir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang meletakkan permulaan kepada kita, dan Allah yang akan meletakkan pengakhirnya kepada kita dan alam semesta. Maka pakaian yang kelima adalah pakaian yang memastikan diri kita sentiasa percaya bahawa kita tidak akan kekal selama-lamanya di atas muka bumi. Kita akan mati. Maka istilah itu dah katakan mati untuk melengkapkan kesemua kiamat. Maka kita kena ada pakaian kiamat, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita memiliki pakaian kiamat, dahlah kita memiliki pakaian Rasulullah. Kita berjalan pula lagi dengan pakaian kiamat. Artinya sentiasa ingat kepada mati. Ilmuwan-ilmuwan yang sentiasa berjalan dan dalam diri dia, dalam hati dia sentiasa ingat, ya Allah, sesungguhnya aku meyakini, ya Allah, akan sampai masanya nafas ini akan engkau tarik kembali atas pinjaman yang sementara ini, ya Allah. Maka atas sebab itu, ya Allah, lindungilah dan bimbinglah diri ini daripada melakukan sebarang perkara yang akan merugikan. Jadi mereka yang sentiasa menyadari dia pada pakaian dia, pakaian apa? Pakaian mati. Sebab kiamat ni mati, tuan-tuan dan puan-puan. Allah matikan kita, maka kita kena percaya adanya kiamat. Maka pakaian kiamat yang kelima ini adalah pakaian yang tidak boleh tidak kena ada. Jadi macam saya katakanlah yang tadi kan, kita pergi kenduri ada pakai baju dia, kita pergi bersukan ada baju dia kan? Jadi kita ada pakaian dia. Yang dalam soalan tadi, pakaian mati. Jadi semasa kita hidup ni, kita sentiasa pakai pakaian kiamat. Kalau kita tak pakai pakaian kiamat, kita tak akan ingat mati. Kita akan rasa hidup, enjoy 24 jam. Nak mencarut pun 24 jam. Buat fitnah 24 jam. Sebab kita tak ingat mati. Sebab pakaian tu tidak ada pada kita. Pakaian ilmu itu tidak wujud kepada kita. Yang kelima, iaitu pakaian mati. Maka kita akan sentiasa lupa diri. Kita akan rasa kita akan kekal hidup selama-lamanya. Yang ini berlaku kepada Firaun. Ini yang berlaku kepada Namrud. Ini yang berlaku kepada Karun. Dan ramai lagi kisah-kisah di dalam Al-Quran kepada mereka-mereka yang tidak ada pakaian nombor 5, pakaian ilmu nombor 5, iaitu pakaian mati, iaitu kiamat. Dia tak fikir ada kiamat. Tak ada kiamat besar, kiamat kecil. Maksudnya diri dia mati tu kiamat lah dia. Kita mati, tuan-tuan dan puan-puan, dah kiamat lah tuan-tuan dan puan-puan bagi diri kita. Tapi bila semua mati, itu kiamat besar, dan itu pasti akan berlaku. Dalam Quran dah jelas. Dan kita kena meyakini. Sebab itu hari ini persoalan yang kelima, kita kena ada keimanan, kepercayaan. Sebab saya sebut iman tu pakaian iaitu keimanan kita bahawa akan berlakunya kiamat. Jadi kalau kita kiamat tu,
Kiamat tu bila nak berlaku? Kita fikir kiamat tu di luar. Kiamat itu ada pada diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Bila-bila masa berlaku, iaitu mati. Macam saya kata sebelum ni, ada tak saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang tuan-tuan dan puan kenal, yang baru saja meninggal dunia? Berarti dah kiamat dekat dia dah. Dan selama ni kita tak terfikir pun. Tapi apabila berlaku kematian di kalangan yang kita kenali rapat kepada kita, baru kita sentak Allah, baru kita ingat adanya mati. Lupa selama ni kita pakai pakaian mati. Tapi kita dilupakan, dihayalkan oleh iblis dan dajjal-dajjal kecil. Maka mereka-mereka yang sentiasa memiliki berpakaian yang melengkapkan diri dia kepada perkara yang kelima dalam keilmuannya, iaitu kiamat ataupun mati, maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah mereka-mereka yang akan mendapat tempat sebaik-baik tempat di akhirat. Jadi apa lagi yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Cerita apa lagi? Dah jenuh kan saya bercakap? Masih lagi ke nak tengok cerita-cerita yang bukan-bukan, cerita yang pelik-pelik? Masih nak ikut lagi ke perkara-perkara yang menghayalkan? Ingat tuan-tuan dan puan-puan, hidup saja kita di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan lahir saja ke dunia, tuan-tuan dan puan-puan dah disarung pakaian mati. Jangan ingat mati tu bila datang. Tak ada. Mati tu dah ada, bukan datang. Dalam diri kita, tinggal nak diambil oleh pakaian itu, diambil oleh malaikat maut yang sedang menanti kita bila-bila masa dia jenguk kita tiap hari. Oh, pakaian ni masih belum lusuh lagi, sebab nanti nak tukar baju kan. Dia ambil baju kita tu, pakaian kita, iaitu bila ambil je pakaian yang kelima, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jalanlah kita. Jadi apabila lahir saja kita di dunia, kita telah pun disarungkan dengan pakaian yang nombor 5, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh faham ya? Maka apabila daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, masuklah kita kepada pakaian yang ke-6, iaitu pakaian yang terakhir. Apa dia? Maka di situlah kita akan melihat realiti yang akan dipisahkan daripada fantasi. Untung kita macam mana, nasib kita macam mana, yang dinamakan qada dan qadar kita, itu kita kena imani. Kita kena ada pakaian qada dan qadar. Maka di situ kadang-kadang disebut karma, jadi kadang-kadang disebut keseimbangan, ada baik, ada buruk, ada kecil, ada besar. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, setiap yang berlaku akan ada kesannya. Apa juga yang kita lakukan, sama ada kecil atau besar, tetap ada hitungannya. Sebesar zarah kita lakukan kebaikan, tetap Allah hitung. Dan setiap keburukan sebesar zarah yang kita laksanakan, tetap ada balasan. Maka apabila kita memiliki pakaian yang ke-6, maka kita akan sentiasa menyadarkan diri kita, dan kita akan sentiasa memastikan diri kita menerima atas satu jalan sahaja. Apa dia? Syariat yang telah dibawa oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan dapat lihat di situ bahawa hakikatnya kita tidak akan ada upaya untuk keluar atau lari daripada realiti. Maka bertempik, bersoraklah, menyesallah mereka-mereka yang selama ini Masa Bayu dah pesan, jangan pergi tempat lain, rujuk pada Al-Quran. Masa Bayu pesan lagi, jangan cari tempat lain, rujuk pada Al-Quran. Masa Bayu cakap lagi, jangan pergi tempat lain, rujuk pada Al-Quran. Tapi mereka itu semua degil, tak mau dengar, nak dengar lagi cerita-cerita guru-guru mereka yang tidak tahu hujung pangkal, masih lagi katakan diri mereka yang benar. Maka pada saat itu mereka akan duduk di hadapan, di waktu di padang mahsyar, dengan rasa menyesal, ya Allah, sesungguhnya inilah perkara yang sangat kami sesalkan, kerana kami tidak mau mendengar apa yang dah Masa Bayu sampaikan dulu, ya Allah. Ini Masa Bayu sampaikan ya, tuan-tuan dan puan-puan. Maka sampai bila lah tuan-tuan dan puan-puan nak
hidup dalam keadaan yang sedemikian? Adakah salah masa Bayu mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk meyakini Allah itu wujud, meyakini bahawa adanya malaikat, meyakini bahawa adanya Rasul, meyakini bahawa adanya persoalan-persoalan kitab, adanya kiamat, dan adanya balasan yang baik dan balasan yang buruk. Maka di situ tuan-tuan dan puan-puan, yang keenam, pakaian yang keenam adalah atas dua perkara sahaja, panas atau sejuk. Pakaian ilmu yang keenam, panas atau sejuk, tuan-tuan dan puan-puan. Iaitu pakaian membawa kita kepada kenikmatan atau pakaian yang akan membawa kita kepada azab. Qada dan qadar itu telah pun ditetapkan oleh Allah. Berbuat baik kita, maka kita akan dapat balasan yang baik. Kita berbuat buruk di atas muka bumi, maka kita akan ditimpakan dengan azab yang sangat-sangat perit di dalam neraka Jahanam. Maka itu pakaian yang tidak dapat kita kena letakkan dan kita kena sediakan dalam almari kita di rumah. Ya, buka almari, tengok, oh, ada tak 6 pakaian tu? Ada tak tuan-tuan dan puan-puan? Tu pakaian pergi jogging aja ke ada? Tu pakaian nak pergi melaram ke? Ya. Pakaian nak pergi ke disco, pakaian nak pergi majlis-majlis kenduri kendara, ataupun pakaian nak pergi majlis kahwin ke? Tetapi adakah tuan-tuan dan puan-puan selalu periksa dalam almari masing-masing, ada tak 6 pakaian ini? Iaitu pakaian ilmu yang telah saya jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa yang sebenarnya saya ceritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan? Inilah rukun iman. Semalam rukun Islam, hari ini rukun iman. Maka apabila kita bercerita, kita berkata, kita beriman, kita kena pegang rukun. Tak boleh ambil sebahagian, buang sebahagian. Kita kena ambil ada permulaan dia. Maka apabila saya menjelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, kisah hari ini, topik keilmuan kita hari ini adalah pakaian ilmu yang bermula segala-galanya daripada Allah. Maka pakaian itu adalah pakaian yang akan mengenalkan kita kepada Allah. Pakaian yang kedua adalah pakaian yang membawa kita mengenal bahawa adanya malaikat yang membawa perintah Allah. Kemudian pakaian yang ketiga, dia bawa kitab, ya, kitab-kitab itu wahyu Allah. Dan pakaian yang keempat, diturunkan kitab-kitab itu kepada Rasul-Rasul, Rasulullah khususnya. Dan kemudian daripada perkara itu tadi, dijadikanlah suatu ketetapan bahawa ada awal dan akhir, maka berlakulah kematian pada kita. Pakaian yang kelima dan seterusnya, pakaian yang keenam, adanya pembalasan yang baik dan yang buruk kepada setiap apa yang kita kerjakan di atas muka bumi. Kata pula hidung saya, tuan-tuan, sejak saya kebelakangan ni dalam lockdown ni, duduk dalam rumah gatal aja hidung, tak tahu pasal apa. Mungkin dah kurang makan lebih sangat makan belacan kan. Jadi selalunya jarang saya ni semenjak ni kebelakangan ni asyik gatal hidung. Jadi ada yang menegur saya asyik gosok hidung aja kan. Memang saya ada sensitif sikit ni. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dapat saya rumuskan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini, saya nak bawa satu cerita sikit. Ya. Kisah yang mana bukan kisah orang lain, kisah diri saya. Supaya lebih jelas lah, kalau saya nak cerita hal orang ni, saya takut saya menambah-nambah. Hari saya nak bercerita tentang diri saya, yang saya nak jelaskan, rangkumkan tentang persoalan rukun iman ataupun berbalik kepada pakaian ilmu yang saya bincangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Saya sebagaimana yang telah saya jelaskan, hari pertama apabila saya mula meletakkan posisi untuk memahamkan realiti, wujud ke pencipta, wujud ke sebenarnya alam ini ada pencipta, sebagaimana ketetapan semalam yang saya maksudkan, rukun Islam, ada ke Allah ni? Maka saya mencari, tuan-tuan dan puan-puan. Maka hidup saya daripada kecil, saya jadi anak kecil yang serba-serbi, tak tahu hujung pangkal dengan persoalan benar atau salah. Saya buat macam-macam.
sebab saya nak faham. Sehingga akhirnya saya telah dapat satu ketetapan bahawa benar Allah itu wujud. Bila Allah itu wujud, maka datang satu persoalan dalam diri saya. Benar itu, iaitu membenarkan itu, keimanan saya kena pegang dengan khusus, dengan jelas. Maka saya telah menempuh kehidupan saya dengan beriman kepada Allah. Maka untuk itu saya kemudian mencari benar ke wujudnya malaikat. Maka saya cari tuan-tuan dan puan, cari kat pokok, cari kat kayu, mungkin ada malaikat duduk celah daun. Sebab kata malaikat ada kat mana-mana. Manalah tahu, ada satu malam tu saya keluar. Dia kata malam ni, malam apa, bulan puasa, malaikat turun. Jadi saya pun tunggulah, tengah-tengah malam saya bangun. Pukul 2-3 lebih pagi macam tu, saya tunggu pokok nampak malaikat. Kerana nak mencari itu, kerana meletakkan keimanan. Akhirnya saya merasakan dengan jelas, betul lah ada malaikat ni. Maka perjalanan hidup saya, tuan-tuan dan puan-puan, saya lalu ni semua ni. Jadi lepas tu saya pun pakailah sarung. Tak adalah cerita macam mana saya menemui itu, tak adalah saya nak cerita saya temu malaikat, tidak. Maksud di sini perjalanan hidup saya. Dapatlah pakaian yang nombor 2. Kemudian saya kata kitab. Mana satu kitab saya nak pakai ni? Macam-macam kitab yang saya jumpa. Saya jumpa orang ni buat kitab ni daripada guru tu, kitab daripada sini, macam-macam kitab. Asal saya masuk saja ke mana-mana tempat, kitab tu ada yang berbeza-beza karangannya, ada yang daripada penulis sana, ada yang ilmu sana, ilmuwan sini, macam-macam kitab. Jadi saya jadi bingung. Dan akhirnya saya mencari jawapan, mana kitab yang sepatutnya yang dikatakan di dalam pakaian yang ketiga ni. Maka akhirnya di situ saya menemui Al-Quran. Maka sejak daripada situ, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah tasdik, saya dah jahit hati saya dengan Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan bedah dada saya, mungkin nampak dalam tu ada Quran kot, dalam seketoi dalam tu, dalam dada saya. Sebab saya dah tak boleh buat apa-apa dah, saya dah jahit dah dalam tu. Kalau nak dibuka, mati dah saya jawabnya. Sebab saya dah buka, dah masukkan dah dalam ni Al-Quran dalam dada saya. Minta maaf ya, bukan saya nak menyombong diri ya. Ini cerita ilmu, macam mana saya melalui proses tentang pakaian ilmu. Maka saya dah jahitkan Al-Quran dalam diri saya. Apa-apa yang datang dah tak boleh masuk dah. Kitab mana datang pun saya tak boleh terima dah. Sebab apa? Dah tak ada ruang lagi dah. Sebab dah penuh dengan satu kitab saja, yakni Al-Quran. Kemudian daripada situ barulah saya mencari jalan tarikat yang saya katakan sebelum ni. Maka tarikat itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikutlah. Saya tak ikut orang lain. Buat imam siapa pun, cuma saya ada dengan arwah Pok Long saya lah. Pok Long saya tu lah yang waktu pun Pok Long saya pesan dengan saya, kau jangan ikut sesiapa, kau ikut Rasulullah sudah. Itu arwah Pok Long saya. Arwah Pok Long saya ulama besar ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya nak sebut nama dia tu malu, nanti kan kata saya nak menunjuk-nunjuk. Tapi arwah Pok Long saya memang tempat rujuk. Ramailah orang-orang besar, mufti-mufti datang berjumpa dengan beliau. Jadi dia sendiri cakap dengan saya, bukan dia guru saya. Dia tak suruh saya ikut dia. Dia kata kau ikut Rasulullah. Jam, apa pun Cam buat, jangan sekali-kali kau ikut yang lain, guru mana-mana sekalipun. Tetapi guru sebaik-baik guru, teladan bagi diri Cam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya dah letak ikat, tasdik lagi, jahit lagi Rasulullah dalam hati saya. Maka dalam hati saya ni, tuan-tuan dan puan-puan, tak maaf lah, isteri saya pun tak boleh letak dalam tu. Isteri saya pun tak letak nama dia dalam hati saya dah, tak boleh dah, minta maaf kat dia. Hati saya dah dimiliki dan dipenuhkan cinta kepada Rasulullah. Jadi isteri saya kena terima hakikat tu. Dia nak menyelit-nyelit sikit pun dah tak boleh dah. Sebab hati saya daripada kecil lagi saya dah letakkan, penuhkan dengan cinta dan kasih sayang saya kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan makna saya tak kasih dan cinta isteri saya. Siapa tak sayang bini, siapa tak cinta isteri. Tapi dalam aspek ilmu, dada saya telah pun dipenuhkan dan tak ada ruang sedikit pun untuk yang lain, melainkan ia hanya penuh untuk junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Jadi isteri saya bersikap macam ni, selamatlah sikit saya kan, taklah ada jeling-jeling saya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, senda gurau dan selepas itu barulah saya dapatkan menyedari bahawa akan sampai satu masa nanti saya akan mati. Arwah Pok Long saya dah meninggal, tuan-tuan dan puan-puan. Dia meninggal masa tu umur saya
setiap saya dalam umur 20 tahun ke 21 tahun macam itulah. Dan saya sendiri yang telah menyempurnakan jenazah beliau, saya mandikan dia, saya yang sambut beliau di dalam liang lahat, saya yang letakkan ke dalam liang lahat, dan saya juga dapat berbisik dengan beliau semasa beliau telah nak dihadapkan wajahnya ke arah kiblat ya, dalam liang lahat itu saya sempat berbisik dan saya dapat mendengar sesuatu yang tak dapat saya lafazkan di sini apabila saya melafazkan salam kepada arwah polong saya. Jadi daripada situ saya sedar bahawa sampai masanya nanti kita akan mati dan saya akan mati. Maka saya pegang kat situ, berjahit lagi satu pakaian, dan akhirnya daripada situ saya lihat contohnya kalau saya buat sesuatu yang baik, saya akan dapat kebaikan balasannya. Saya tolong orang tanpa saya sedar, satu hari lagi ada orang lain pula tolong saya. Maka benarlah apa yang janji Allah, setiap kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Maka saya jahitlah pakaian yang nombor 6. Maka saya akhirnya ada 6 baju saja dalam hidup saya, tuan-tuan dan puan-puan. Itulah pakaian saya. Pakaian hidup saya di atas muka bumi adalah pakaian yang berbalik kepada rukun iman. Dan tuan-tuan dan puan-puan, semoga kisah ini ya, perbahasan kita pada hari ini dapat membuka lagi ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mula buka ruang diri. Sekali lagi, yang degil-degil ni, bukalah ruang sikit. Cukup-cukuplah degil tu ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak merasa walaupun berkecil hati, kecewa. Ramai yang bercakap dengan saya, kesian tengok Tuan Pal bercakap tak putus-putus, tapi orang tak ramai tengok. Bukan itu nilai untuk ramai tengok tak tengok, tuan-tuan dan puan-puan. Nilainya kita sampaikan, tanggungjawab menyampaikan, kita dah sampaikan. Nak tengok tak tengok itu jangan kita pertikaikan. Belum masa dia, sampai masa dia insya-Allah berpusu-pusu akan tengok, nonton kisah-kisah yang saya sampaikan ni insya-Allah. Kalau benda yang baik-baik, jadi buat masa ni biarlah dulu ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang masih menonton dengan saya ni, alhamdulillah ya, teruskan ya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita duduk bersangka-sangka atas perkara yang kita tak tahu ya. Bersangka baik sajalah ya, letak kebaikan, ada hikmah dia. Untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, saya Masa Bayu sekali lagi mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih yang masih tak serik-serik menonton video channel Masa Bayu. Dan sekali lagi, insya-Allah saya akan sambung esok hari dengan topik yang seterusnya yang akan berbalik kepada keilmuan akhir zaman, ilmu akhir zaman. Dan untuk itu saya Masa Bayu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat berpuasa.